take it slow. Hai, Assalamualaikum guys, anda kembali lagi di channel YouTube Ijoy Mushiro. Spread the love, no haters. So bagi korang yang masih belum subscribe, apa kata korang tekan sekarang butang subscribe dan tekan butang loceng dekat sebelah dia tu. Free je guys, tak kena bayar pun. Janganlah kedekut sangat, benda percuma. Kasih subscribe lah sekarang. Ok, 2-3 hari lepas kita dah dengar berita, kalau kita tengok dekat Facebook tu dah viral. Ok, viral di mana kita baca seorang isteri ditangkap khalwat bersama lelaki lain dalam satu rumah. Dan untuk pengetahuan korang semua, wanita itu adalah kawan Ijoy sendiri. So bila dah viral benda macam ni, Ijoy macam tak senang duduk ni. Ijoy macam nak korek je. Ijoy macam nak tahu apa sebenarnya yang jadi. Kalau ikutkan dekat blog-blog dekat berita-berita tu Ijoy baca, memanglah dah baca, tapi sebagai kawan dia ni, Ijoy tak boleh duduk senang guys. Sebagai bawang di Malaysia ni, Ijoy tak boleh duduk senang. Sedangkan jiran sebelah Ijoy yang baru pindah bergaduh tiap-tiap hari pun Ijoy intai je. Ini kan pula kawan Ijoy yang boleh dikatakan kalau rumah sebelah, kampung sebelah, lebih kurang macam tu lah. So Ijoy sebagai bawang tak boleh duduk diam. Ijoy nak tahu apa sebenarnya. So sekarang Ijoy buat keputusan, Ijoy nak pergi tanya dia sendiri apa sebenarnya yang terjadi, macam mana dia kena tangkap khalwat, kenapa apa semua, lebih kurang macam tu lah. So tanpa membuang masa, jom kita pergi sekarang. Ok guys, sekarang kita bersama Siti Rohayu ataupun member-member rapat panggil Umi Umi. So hari ni kita bercakap menggunakan bahasa Umi je. Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat puasa. Selamat berpuasa. Ok Umi, kalau ikutkan sekarang ni tengah viral pasal Umi. Betul. Ok, viral pasal Umi. Tapi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut ataupun dengan lebih panjang, learning kita nak kecek latte ataupun kecek? Boleh berlaku. Boleh campur. Takut nanti ada yang tak faham. Okey, sebelum kita start daripada soalan-soalan lain, sebelum tu mungkin ramai orang kat luar sana nak tahu macam mana kehidupan Umi sebelum suami Umi ni kemalangan. Okey. Sebelum kemalangan saya hidup normal lah. Sebab suami sihat, bekerja seperti orang lain. Lepas tu hidup bahagialah tanpa ada gangguan apa-apa. Maksudnya suami pun sweet lah. Memang Abi ni dia seorang romantik, seorang yang baik. Memang orang kata suami yang baik misali lah. Okey. Penyayang. Dia dengan anak-anak penyayang. Okey, macam mana pula kehidupan selepas Abi ni kemalangan? Lepas kemalangan semua berubah, hidup jadi susah. Lepas tu dengan keadaan Abi gitu, jadi Abi dia tak kenal Umi, tak kenal anak-anak. Jadi Umi tiap-tiap hari duduk sebut, duduk bagi tahu balik. Tak suruh dia ingat. Tiap-tiap hari oleh benda yang sama. Jadi dia pun dah berubah, jadi agresif, jadi backing orang kata. Jadi dia buat dia tak sedar sebab otak dia tengah bekerja untuk dia pulih. Okey, faham. Maksudnya lah ni dia masih kenal Umi ke tak? Sekarang ni kadang-kadang dia anggap macam isteri, kadang-kadang dia anggap macam kakak, tapi dia memang panggil Kak Ayu. Panggil Kak Ayu lah. Okey, faham. Lepas tu dengan anak-anak pula macam mana layanan dia? Adakah dia kenal? Dia tu kalau dekat Uming semua okey. Kalau belakang Uming dia akan cari pasal. Dia memang tak takut kalau buat anak. Dia jadi macam tak rasa bersalah. Pukul anak, maki lepas tu sebuah habis binatang lah. Sebuah nyupah orang kata. Maksudnya dia ni tak tahulah anak dia tu anak-anak dia. Dia anggap macam serupa dengan anak saudara. Dia kata anak tu anak adik Umi. Begitu. Faham. Maksudnya dengan Umi pun kadang-kadang dia tak ingat, kadang-kadang dia anggap kakak dia. Dia anggap kakak. So kehidupan lepas pada kemalangan tu dia macam jadi berubah lah. Maknanya totally berubah. Semua berubah. Maksudnya daripada dulu pembersih jadi pengotor. Semua. Dia jadi macam budak-budak lah. Jadi budak-budak. Okey, yang sebelum kemalangan dengan selepas kemalangan tu, macam kalau yang sebelum ni dah lama follow Umi, mungkin ada update pasal Umi, maksudnya ada baca dekat Facebook Umi apa semua, ada tahu perkembangan Umi. Okey, sekarang viral pula isu khalwat ni. Khalwat. Kalau Umi tak kisah, boleh tak Umi cerita apa sebenarnya yang terjadi masa tu? Okey, pada malam kejadian dalam pukul 11 malam, Umi masa tu berada dengan suami dan anak-anak tengah
sediakan tempat tidur lah. Untuk Abi apa semua tidur. Lepas tu dekat ruang tamu rumah ada kakak dengan anak angkat keluarga. Dalam rumah semua sekali total 8 orang. 8 orang. Pada masa tu saya ada dengar bunyi orang berjalan tepi rumah. Saya tak tahulah siapa. Tapi lepas tu saya dengar orang buka pintu kat depan rumah. Jadi tiba-tiba lepas naik sekejap saya tak buka lagi pintu bilik. Dia main ketuk pintu bilik, saya pun tengok ada beberapa orang daripada pencegah maksiat. Dia menuduh kata Umi tangkap kaluat lah. Kaluat ni dia ada banyak jenis dia kata. Kesalahan Umi pula dituduh membenarkan lelaki bukan mahram tinggal dalam rumah. Maksudnya tinggal bersama. Tinggal bersama. Walaupun dah lama tapi tetap salah. Faham. Lepas tu pula hak tu tak apalah. Cuma dia sebut kaluat. Jadi ramai orang silap faham. Silap faham lagu mana tu? Dia ingat aku macam kena tangkap basah berdua di dalam bilik. Maksudnya bila tangkap kaluat ni tak semestinya berzina lah. Tidak semestinya berzina. Sebab dia mari kita dengan suami dengan anak. Lepas tu apa tak tangkap dua orang tu? Sebab ada orang tu ditujukan oleh Umi. Masa sebuan dibuat tu, Umi duduk dalam bilik ataupun duduk ruang tamu bersama adik angkat? Umi duduk dalam bilik bersama Abi, bersama anak-anak, tengah tidur, tengah tengok TV. Tengah baring dia tengok TV. Maksudnya adik angkat tu duduk luar bilik. Duduk luar bilik bersama dengan kakak. Dan anak kakak. Cucu kakak. 4 orang di dekat ruang tamu. Cuma pelik bila adik angkat tu duduk luar, Umi duduk dalam bilik. Adik angkat tu duduk dengan kakak Umi. Tapi Umi kena tangkap dengan dia. Tapi kenapa Umi ditangkap? Sebabnya report dibuat atas nama Umi. Dibuat atas nama Umi. Sebab mungkinlah awal kampung ke saya tak tahu siapa yang report. Tapi pejabat agama jalan kes siasat memang betul risiko dia ada seorang lelaki yang keluar masuk. Itu tidak dinafikan sebab adik akak tu memang tinggal di situ dan dia ulang-alik pergi rumah mak dengan rumah kami. Maksudnya adik angkat tu juga merupakan anak angkat mak lah. Memang anak angkat mak. Walaupun dia bekerja dengan Umi, bekerja juga dengan mak. Bekerja dengan Umi dengan barang kosmetik, pergi ambil kiler, lepas tu pergi ngepul barang tu kerja dia. Lepas tu dia dengan mak pula dia nanai buat sawah padi. Semua bukti ada semua tu kalau nak tahu. Tapi gitulah rupanya salah membenarkan walaupun kita ada suami, salah rupanya. Jadi kita tahu, baru tahu. Baru tahu sebab kalau benda ni tak terjadi kita tak tahu. Tak tahu. Sebenarnya tak boleh. Walaupun anak akak ambil daripada kecil, tak boleh. Sebab bukan mahram dia kata. Jadi Umi akui memang silap Umi, salah Umi sebab tak tahu sebelum ni membenarkan lelaki bukan mahram itu tinggal dalam rumah. Itu hanya satu kesalahan itu. Sepatutnya dia tak boleh terus main takat gitu sebab benda ni mengaibkan satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu Malaysia tahu. Satu Malaysia tahu sekarang ni semua viral sebab semua viral. Masuk metro, masuk sinar harian tapi dia orang tanpa bertanya. Betul. Masuk cerita tanpa bertanya usul peksa. Jadinya nak sedap cerita dengan tajuk-tajuk. Jadi semua orang berfikirnya kena tangkap kuat dalam bilik bersama tu. Tapi dalam rumah 8 orang. Lepas tu Umi duduk dengan suami. Sekarang ni saya suruh dia ambil keterangan suami, dia tak boleh ambil sebab suami tidak waras dia kata. Maksudnya suami pun mungkin tak tahu nak jawab gapo. Padahal Abi boleh jawab. Saya suruh dia tanya, dia tak saya tanya. Dia tak saya tanya. Dia tak saya tanya. Jadinya dia kata dia terus ambil bawa pergi untuk soal siasat dekat pejabat agama. Adakah betul Umi dah pergi faikan cerai ataupun macam mana? Tak, Umi tak pergi bercerai. Umi tak pernah pergi faikan perceraian. Yang Umi pergi kemarin hanya nak pergi bertanya pasal Umi nak fight pasal kaluat. Nak minta nasihat guama. Nak tanya nak cari kat mana peguam syariah. Umi pergi dekat tu, lepas tu tutup hari Wesak. Jadi sudah datang balik hari Isnin. Untuk ambil pendapat dan nasihat daripada lawyer. Sebenarnya saya nak lawan kes ni, apa yang patut saya buat. Sebab benda ni betul tuduhan bukan berzina, tetapi orang silap faham. Sebab bila orang baca tajuk tu khalwat, bila khalwat ni dalam kepala orang ni macam benda tu zina, mungkin berduaan ataupun tengah tangkap kena tangkap tu mungkin tengah berdua-duaan ataupun sepatutnya kalau kaluat ni macam tu lah kan kita tahu kan, tapi sebenarnya tak banyak bawah section kaluat ni. Walaupun dalam rumah tu ada 10 orang perempuan, seorang lelaki, kaluat dia panggil. Tak kira kalau anak angkat Umi berada dengan mak Umi pun dipanggil kaluat sebab dia boleh kahwin. Maksudnya contoh kata
walaupun duduk serumah, laki dengan perempuan bukan mahram, okey, walaupun duduk bilik lain pun tetap khalwat. Tetap khalwat. Okey. Ipai dua pun tetap khalwat. Okey, faham. Kalau pejabat agama datang. Okey, faham. Jadi situlah kita baru tahu sebab Umi ni bukannya orang tinggi ilmu agama, tak tahulah pasal tu, cuma kita pun tahu jaga adab, jaga Okey, faham. orang kata aurat apa semua. Kita pun ada suami, kita pun dalam bilik semua cukup lekat, keluar-keluar sudah pakaian lekat. Jadi nak mandi pun dalam bilik, TV dalam bilik, peti dalam bilik, semua dalam bilik. Jadi faham. aurat pun terjaga. Tak adalah tuduhan orang kata oh ada lelaki Muhammad tak jaga aurat apa semua. Tuduhan macam-macam. Okey. So kat sini sekarang ni kita semua kena tahu khalwat ni sebenarnya bukan satu tuduhan je. Khalwat ni sebagai satu tajuk untuk pelbagai tuduhan. Pelbagai tuduhan, betul. So yang Umi kena sekarang ni, khalwat bukan tuduhan zina, tapi tuduhan membenarkan lelaki bukan mahram tinggal duduk dalam bersama. rumah. Okey, faham. Okey, so sekarang ni lepas Umi kena kena serbu macam ni, dah kena tangkap khalwat macam ni, macam mana hubungan Umi dengan Abi? Adakah Umi dengan Abi dah berpisah duduk rumah lain-lain ataupun Abi masih duduk bersama Umi? Sekarang ni Abi masih bawa jagaan Umi lagi, masih bersama Umi lagi. Tak ada orang kata perancangan untuk berpisah. Sebab Umi perlu buktikan yang Umi tidak bersalah. Dan Abi pun tak nak berpisah daripada Umi. Dia pun sampai marah Ayu sebab Umi nak pergi hantar dia rumah mak dia. Dia cakap tak nak duduk dengan Kak Ayu. Sebab dia boleh cakap sebab dia faham. Bila Umi cakap pasal perceraian, dia faham. Dia cakap walaupun bercerai, kalau Umi kahwin lain, dia tetap nak duduk dengan Kak Ayu. Sekarang ni bila dah kena tangkap khalwat gini, anak-anak cukup terkesan. Jadi Umi pun cukup sedih lah bila anak-anak tanya apa itu khalwat, nak jawab tu sebab dia belajar sekolah agama. Dia takut nanti cikgu dia tanya, kawan-kawan dia tanya. Jadi sedih lah Umi. Umi takut sangat terkesan otak dia. Betul-betul sebab budak-budak ni kadang-kadang dia tak tahu, tapi bila di sekolah tu mungkin dia akan diejek oleh kawan-kawan dia. Memang sekarang ni benda ni satu sudah viral. Umi pun tak tahu nak cakap apa. Sekarang anak-anak Umi hantar pergi dengan adik sebab Umi tak nak dia tahu benda-benda ni. Selepas kejadian tu sebab anak-anak memang takut terpisah daripada Umi. Okey, kalau yang kita tahu setelah bermacam-macam, kenapa sampai sekarang Umi masih tak tinggal dia? Masih tak tinggal suami Umi ni? Time marah tu adalah terdetik untuk tinggal, untuk pulih ke dia sebab macam-macam lah pendapat daripada keluarga Umi sendiri, suruh hantar balik anak dia, bagi je dia nak apa bagi supaya hidup Umi dengan anak-anak tentera. Dan Umi pun layak untuk bahagia sebab lama dah sangat Umi bertahan. Orang kata duduk dalam keadaan kesakitan. Lepas tu pula Umi fikir balik pengorbanan Abi, pengorbanan dia sangat besar lah. Jadi Umi bersyukur lah dapat suami yang baik suka dia. Hak boleh terima kisah silam Umi, sejarah silam Umi, hak boleh terima baik buruk Umi. Kalau ikutkan, kalau kita tengok bukan senang nak teruskan kehidupan apabila orang yang kita sayang, orang yang kita bergantung harapan sebelum ni tiba-tiba tak kenal kita, tak tahu kita siapa, anggap kita sebagai kakak. Kalau ikut benda tu sakitlah, sakit. Selalu sakit. Sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Saya hidup bagai kata ada hati. Dekat rumah bila tengok dia buat anak, saya buat tak tahu je. Takkan kita nak pukul dia, takkan kita nak maki dia. Sebab dia suami. Tapi hati kita, hati seorang isteri, seorang ibu yang mana tak hancur bila dengar panggil panggil macam-macam lah. Dia tak panggil Umi. Dia sebut pada anak-anak. Maksudnya dia dengan Umi dia memang sayang. Sayang sangat-sangat. Dia takut. Kalau dia tengok Umi, dia memang takut. Maksudnya dia jealous lah dengan anak-anak dia. Dengan anak-anak dia bukan nak kata jealous, memang dia jealous, tapi dia memang tak boleh bising. Tak kira bukan dengan anak, dengan orang lain kecil-kecil dia memang tak boleh. Faham. Maksudnya dengan anak-anak ni dia masih langsung teringat tu anak dia. Depan Umi main lah sekejap. Sebab Umi ada. Macam budak-budak lain, tak ada je. Kekoh lah dah. Bila Umi tak ada tu terus. Terus kekoh dah, tarik rambut macam-macam, pekung ni macam-macam. Dia memang sengaja, dia kalau anak tak pergi dekat dia panggil. Panggil nak tunjuk ni anak pergi, dia nak peluk anak. Dia jadi budak-budak. Kita kena faham. Sebab itulah Umi asingkan anak-anak. Sedangkan kita seorang ibu tak tengok anak sampai seminggu, sampai sebulan, tapi kita terpaksa buat asingkan dulu supaya Abi dapat bertenang, otak dia dapat
berfikir secara baik. Okey, Ejo rasa sampai sini je kot video kita untuk kali ni. So, apa harapan terakhir Umi untuk orang yang menonton video ni? Harapan terakhir, Umi nak semua berhenti menghina Umi dan juga Umi dalam proses nak bersihkan nama sekarang ni. Umi dah cukup tertekan, jaga suami yang sakit. Mental Umi pun sekarang dah tak stabil. Sebab tu Umi dah bagi anak-anak Umi tinggal dengan adik-adik. Sebab Umi tak tahu, tak boleh nak fikir dengan, tak boleh nak bertenang dalam keadaan sekarang ni. Jadi macam-macam Umi fikir. Jadi kalau boleh tak nak dah tengok orang-orang yang tak tahu apa-apa, duk update apa semua, duk share-share benda yang tak patut kita tuduh. Bagi pihak berkuasa buat kerja. Maksudnya sekarang ni kita jangan buat andaian sendiri, tunggu keputusan pihak berkuasa. Betul. Okey, rasanya sampai sini je kot. Sebelum berakhir semuanya, Umi nak minta semua netizen, followers semua, Umi nak minta tolong jangan hentam, kencam pejabat agama. Biar dia orang buat kerja. Awak-awak semua tak payah jadi hakim, duk hukum Umi sekarang ni, duk viral Umi, cakap Umi ni macam tu macam ni. Jangan bagi hakim buat kerja dia, bagi pihak pejabat agama buat kerja dia. Dia pun bertindak atas risikan dan atas aduan. Tapi betul, Umi mengaku memang salah, tetapi bukan Umi berzina. Cuma kesalahan Umi membenarkan lelaki bukan mahram tinggal dalam rumah Umi. Itu je kesalahan Umi sebenarnya. Jadi Umi minta tolong dan minta semua follower semua berhenti mengecam Umi dan juga mengecam pihak pejabat agama. Maksudnya jangan suka-suka buat andaian sendiri. Sebab apa yang ada dalam tajuk tu adalah kaluat. Okey, kaluat ni dia banyak. Okey, dia ada zina, dia ada apa yang macam Umi ni? Membenarkan lelaki bukan mahram tinggal di dalam rumah. Yes, betul. So kita semua kena tahu apa beza dia. Jangan kita tengok tajuk kita terus cop. Okey, yang ni berzina, duduk berdua-duaan macam tu, tak boleh. So Ejo harap Umi lepas ni jangan fikir sangatlah pasal ni, jangan pening-pening kepala, jangan sedih-sedih. So Ejo harap Umi kuatlah. Kuat menghadapi dari banyak sudut. Nak jaga suami sakit lagi, anak-anak, lepas tu tekanan daripada pihak-pihak lain. Okay, so sebelum kisah-kisah yang panas muncul lagi, Ejo rasa baik kita akhiri video ni kat sini. Okay, jumpa lagi di channel YouTube Ejo Mushiro. Bye-bye.